Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Izham. Nama saya Nur Faika binti Zainuddin dan saya akan bentangkan tugasan individu penulisan kertas konsep. Abstrak. Objektif. Mengkaji hubung kait antara pengalaman guru dengan kualiti perancangan pengajaran. Hasil dapatan, kepentingan pengalaman menentukan corak pengajaran dan keberkesanan pengajaran di dalam kelas. Implikasi, membantu KPM dan KPT untuk merancang modul bertepatan bagi mempersiapkan guru novis dengan pengalaman yang tepat untuk merancang pembelajaran yang berkesan. Kesimpulannya, perancangan pembelajaran adalah elemen yang amat penting dalam memastikan pembelajaran dijalankan dengan berkesan dan menyeronokkan. Perancangan merupakan perkara utama yang perlu dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pengajaran. Perancangan pengajaran terbahagi kepada 3 jenis, iaitu perancangan pengajaran tahunan, perancangan pengajaran mingguan dan perancangan pengajaran harian. Rancangan pengajaran haruslah diperlengkapkan supaya jelas dan mampu membantu guru-guru untuk menghasilkan kualiti pembelajaran yang berkesan dengan cara menghasilkan pembelajaran yang teratur, menyeronokkan, kreatif dan juga efektif bagi menyampaikan silibus yang telah digariskan. Guru perlu membuat perancangan sebelum melaksanakan pengajaran. Ini adalah untuk memastikan objektif pengajaran yang telah dirancang dapat dicapai. Pengajaran ialah satu proses yang melibatkan pelbagai aktiviti yang mampu memperjelaskan silibus pembelajaran dengan efektif dan menarik. Jadi, kita kena tahu bahawa konsep kertas konsep ini adalah memastikan bahawa rancangan pengajaran ataupun lebih dikenali sebagai lesson plan membantu guru bukan sekadar daripada formal. Ada setengah guru yang isikan rancangan pengajaran sekadar memenuhi formaliti tetapi tidak mengikuti apa yang dah dirancang. Dan mereka hanya berfokus kepada perancangan harian. Malah, ada guru-guru yang membuat aktiviti di dalam kelas sebelum menulis perancangan. Maksudnya, perancangan ditulis selepas kelas dijalankan. Ini adalah proses yang amat salah dan ini perlu dibetulkan. Teori konstruktivisme komunal diasaskan oleh Brian Holmes pada tahun 2001. Teori konstruktivisme ini merupakan satu situasi pembelajaran yang umumnya bersifat generatif. Teori ini juga lebih memfokuskan proses berbanding hasil kerana proses mempunyai cara dan strategi belajar untuk membina pemahaman setiap murid. Maksudnya dekat sini, teori konstruktivisme komunal bukanlah berfokus kepada pembelajaran secara konvensional, tetapi apa yang pelajar terima input daripada guru diolah oleh pelajar itu sendiri untuk membina lebih pahaman. Jadi, sebagai seorang guru, apabila merancang rancangan pembelajaran, perlulah dirancang mengikut kesesuaian aktiviti yang boleh merangsang pelajar untuk menerima dan memahami dengan cara aktiviti-aktiviti yang menarik ataupun video tontonan yang menarik, alat bantu mengajar yang boleh menarik perhatian dan juga memberi kefahaman yang lebih jelas. Mungkin secara hands-on juga boleh dilakukan. Pelbagai aktiviti-aktiviti ini tidak disekat oleh PPD maupun KPT. Malah, pihak kementerian menggalakkan guru untuk jadi lebih kreatif bagi membantu pelajar memahami, terutama sekali pada era globalisasi hari ini. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum. Antaranya adalah pelajar mengembangkan pengetahuan secara aktif berdasarkan pengalaman yang ada. Yang kedua, pelajar seharusnya dapat membina pengetahuan secara bebas. Yang ketiga, kepentingan memupuk pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran terkini. Maksudnya, pembelajaran sebelum
Mestilah ada kaitan. Jadi susunan silibus yang diasaskan oleh kementerian haruslah seiring. Maksudnya apa yang mereka belajar pada tingkatan 1 boleh dikaitkan dengan apa yang mereka belajar di tingkatan 5. Itu yang harus diterapkan supaya pembelajaran itu tidak menjadi sia-sia. Tak adalah konsep di mana rungutan pelajar seperti apa guna belajar algebra, cari X, cari Y sedangkan nanti kita tak guna pun. Sedangkan pelajar tidak faham konsep algebra perlu digunakan dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam kehidupan yang kita perlukan hari ini. Yang seterusnya, unsur yang paling penting dalam teori ini ialah seseorang secara aktif memupuk pengetahuannya sendiri dengan membandingkan maklumat baru dengan pemahaman yang dia ada. Maksudnya, sebagai guru, haruslah memberikan input-input yang bertepatan dengan pelajar pada masa yang sama dikaitkan, digandingkan dengan elemen-elemen latihan yang mampu mengasah lagi pemahaman pelajar. Yang seterusnya, ketidakseimbangan adalah faktor motivasi pembelajaran utama. Faktor ini berlaku apabila seseorang pelajar menyedari bahawa ideanya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan saintifik. Jadi apabila dia tahu idea dia, kajian literatur yang dibuat oleh Emery, Annabelle dan Christine pada tahun 2022 bagi guru berpengalaman kemampuan mengadaptasikan pengalaman mengajar pelajar terdahulu ke dalam bahan bantu mengajar untuk memastikan ianya bersesuaian dengan kandungan dan pendekatan pedagogi. Ini jelas menekankan faktor pengalaman dalam merancang lesson plan. Yang keduanya, Abdul Halim Husna Salihah pada tahun 2021. Dapatan menunjukkan guru yang berpengalaman 11 tahun dan ke atas mempunyai kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang lebih tinggi dari guru yang berpengalaman 10 tahun dan ke bawah. Manakala Azmail Bahariah dan Hamdi mengatakan guru didapati dalam membuat penggunaan sukatan pelajaran kerana mereka membuat penafsiran sendiri berdasarkan pengalaman mereka dan kesesuaian kemampuan murid. Maksudnya daripada pengalaman mereka untuk pelajar-pelajar yang lepas, mereka akan cuba olah rancangan pengajaran bagi pelajar-pelajar yang akan datang. Dan ada juga guru-guru, hampir semua guru-guru mengolah rancangan pengajaran ketika dalam proses pembelajaran bagi mengadaptasikan kesesuaiannya dengan keperluan anak-anak. Apabila berlaku perubahan dalam sistem pendidikan, terutamanya perubahan silibus, perubahan peperiksaan, ataupun perubahan aras penilaian, jadi sistem ini akan berubah. Pelajar-pelajar perlukan perubahan. Dan ingat tak lagi apabila berlaku COVID. Kebanyakan guru menghadapi masalah untuk menukarkan kelas secara fizikal kepada kelas alam maya. Proses perubahan akan sentiasa berlaku. Tetapi jika guru-guru memandang pengalamannya sudah cukup dan berhenti untuk berubah dan tidak mahu lagi mengolah ilmu-ilmu baru, maka amat sukar bagi kita membantu pelajar pada hari ini. Nora Khairi mengatakan pada tahun 2013, peningkatan pengetahuan dan pengalaman amat perlu bagi menjadikan pengajaran lebih berkesan, lebih-lebih lagi dalam aspek PDP. Manakala Nur Syafinas dan Faridah pada tahun 2018 mengatakan rancangan pengajaran juga boleh dimaksudkan sebagai rangka kerja aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah mengikut masa yang telah dirancang. Ini bertepatan dengan rancangan pengajaran yang sepatutnya bersesuaian dengan masa yang diberikan. Masa PDP yang diberikan adalah di antara 30 minit sehingga 1 jam. Bergantung kepada relevannya satu-satu subjek. Bukan bermakna subjek yang lain tidak penting, jadi mereka dapat kurang masa. Tetapi subjek yang mendapat kurang masa lebih diperhatikan, mudah difahami berbanding subjek yang perlu diberi penekanan. Zamri
dan Nur Faradila pada tahun 2020 pula mengatakan guru yang berkemahiran mempunyai pengetahuan yang luas tentang subjek yang diajar, menggunakan dan menguruskan masa pengajaran dengan tepat dan menggunakan teknologi terkini dalam pengajaran. Nur Hanim dan rakan-rakan pula mengatakan pada tahun 2020, pendidikan menjadi faktor utama membangunkan negara dalam zaman revolusi industri 4.0, di mana pelajar perlu diberi pendidikan yang berkualiti, berdaya maju dan sanggup mengharungi cabaran digital di masa hadapan. Dapatan kajian artikel 1. Planning at the Elementary Level Analysis of Teacher Life Course oleh Anne-Marie Annabelle and Christine Hamel pada tahun 2022. Objektif kajian ini membincangkan mengenai aktiviti perancangan oleh 12 orang guru sekolah rendah di Quebec. Metodologi temuduga secara separa terus dijalankan dengan menggunakan dokumentasi perancangan agenda, buku kerja, jadual dan lain-lain lagi yang digunakan oleh guru bagi menerangkan mengenai aktiviti yang dijalankan. Apa yang berlaku adalah teknik kajian ini adalah teknik temuduga. Tetapi dalam proses dia menemuduga guru-guru, dia juga menggunakan bahan-bahan yang guru gunakan untuk merancang pembelajaran. Contohnya, buku lesson plan, di mana mereka buka buku lesson plan, mereka tanya supaya guru dapat recall balik, ingat balik apa yang dah dirancang daripada awal tahun sehinggalah ke akhir tahun. Hasil dan kajian dan perbincangan. Hasil kajian mendapati aktiviti yang dirancang oleh guru adalah berubah-ubah dan berbeza sepanjang tempoh persekolahan dan setengah pengalaman adalah lebih tipikal dalam jangka masa tertentu bergantung kepada komitmen guru tersebut. Aktiviti yang dirancang adalah terbahagi kepada 3 tempoh masa, iaitu rancangan tahunan, rancangan bulanan dan rancangan harian. Sepanjang tempoh temu bual, kebanyakan guru menyatakan rasa risau tentang kesesuaian perancangan yang dirancang bagi pembelajaran dengan penerimaan pelajar. Dapatan kajian artikel 2. Link between teachers' planning, assessment and development time and implementation of curriculum in early childhood education. Objektif. Mengkaji guru pendidikan awal kanak-kanak Finland menggunakan masa perancangan penilaian dan pembangunan PAD. Planning, Assessment Development merentasi pelbagai bidang bagi memenuhi kurikulum kebangsaan pendidikan awal kanak-kanak. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah soal selidik gabungan (mixed method) oleh Creswell and Plano-Clark, di mana kajian soal selidik yang digabungkan dengan ciri-ciri kuantitatif dan kualitatif. Hasil kajian dan perbincangan. Interaksi antara bidang kerja PAD dan kecukupan jam PAD adalah signifikan secara statistik, menunjukkan bahawa masa peserta digunakan untuk bidang kerja PAD yang berbeza adalah bergantung pada seberapa mencukupi waktu PAD yang ditetapkan. Penggunaan masa yang efektif adalah kesan utama penggunaan masa PAD secara menyeluruh. Kepakaran guru juga membantu mempengaruhi penggunaan masa PAD secara optimum. Pendekatan isu yang ingin saya bawa dalam kertas konsep ini adalah guru tidak berkemahiran tinggi dalam merancang perancangan pengajaran. Mengikut kata Haidil pada tahun 2016, guru seharusnya mempunyai kompetisi yang tinggi dalam merancang pengajaran agar dapat mencapai objektif yang ditetapkan. Yang kedua, guru tidak kreatif dalam merancang pembelajaran yang efektif dan menyeronokkan. Menurut Kalai Selvam pada tahun 2020,
Walau bagaimanapun, mereka langsung tidak mempunyai pendedahan tentang kemahiran untuk merungkai dan merangkai kurikulum. Guru-guru masih menggunakan pengalaman bercorak konvensional yang berpusatkan guru menggunakan papan hitam ataupun putih, lebih banyak memberi kuliah dan hanya berdasarkan kepada aktiviti-aktiviti dan isi kandungan yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sahaja, menurut Hariah pada tahun 2012. Bagi implikasi dasar, menambah baik penyampaian pembelajaran seiring dengan perubahan dan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan. Bagi implikasi latihan, melahirkan guru berkepakaran yang mampu menghasilkan kualiti pembelajaran yang tinggi dan meningkatkan motivasi dan minat kepada pelajar. Implikasi amalan pula, membudayakan amalan perkongsian matlamat dan pengalaman bagi menyelaraskan sistem pendidikan tanpa mewujudkan jurang pengetahuan di antara guru berpengalaman dan juga guru novis. Secara kesimpulannya, kita perlu jelas bahawa pengalaman amat penting bagi merancang lesson plan yang bertepatan. Tetapi, adakah guru novis tidak berpengalaman jadi tidak dapat menghasilkan kualiti rancangan pembelajaran yang baik? Tidak sama sekali. Apa yang dimaksudkan dengan pengalaman bukanlah berdasarkan umur. Tapi apa yang dimaksudkan dengan pengalaman adalah peluang yang diberikan kepada guru-guru bagi menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan hasil daripada pendedahan pelbagai konsep belajar. Maksudnya di sini, apa yang saya cuba jelaskan adalah pengalaman bukannya berdasarkan umur, tetapi pengalaman dapat daripada pendedahan guru-guru kepada pelajar dan juga ilmu-ilmu tambahan. Perkongsian ilmu di antara guru-guru berpengalaman dengan guru novis amatlah penting bagi memastikan pengalaman ataupun kesilapan yang pernah dilakukan oleh guru-guru berpengalaman sebelum ini tidak diulangi oleh guru novis. Jadi dengan cara itu, guru novis dapat pengalaman baru tanpa perlu meraih situasi tersebut. Ini juga penting apabila kita memberikan pendedahan, contohnya bengkel, kursus ataupun latihan-latihan tambahan yang diberikan kepada guru-guru novis ataupun guru-guru berpengalaman bagi menambah ilmu pengetahuan secara berkala. Guru, walaupun mereka telah jadi guru, perlu sedar bahawa kepentingan mencari ilmu bukan terhenti apabila mereka memulakan profesi perguruan. Tetapi, sebagai guru mereka perlu sedar bahawa pembelajaran tidak pernah habis. Sekadar itu daripada saya. Sekian, terima kasih.